Okay, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari ke-12 ya. So ini adalah minggu yang ke 4 ke 5? 4. 4 kan? 4 kan? Okey, 4. So minggu yang keempat ni kita dah masuk tajuk barulah. Minggu lepas dan 2 minggu lepas kita dah cover untuk tajuk lukisan ortografik. Kita dah habis satu ya. Ada beberapa soalan beritahulah dan saya ingatkan lagi sekali, kalau ada siapa yang belum tu boleh hantar untuk tugasan 1 dan tugasan 2. Minggu ni hantar semua tugasan 1 dan tugasan 2 lukisan ortografik tu. Sebab ni kita dah masuk tajuk baru dah. Hari ni tajuk baru Tajuk tu adalah ini lukisan oblique drawing. Nampak tak? Okey. Oblique drawing ataupun maksudnya dia lukisan oblique kan. Okay, ini saya dah masukkan dalam Putra Belas. Awak punya nota, awak boleh dapatkan. Ini soft copy di situ. Okey, nilai nak kita. So, seperti mana yang awak tahu, kalau awak tengok sebelum-sebelum ni, soalan-soalan kita dalam saya bagi dalam tugasan tu kan, dia bagi bentuk kan. Pada bentuk tu, pada bentuk objek tu, kita buat lukisan ortografik dia kan. So, bentuk tu asalnya adalah lukisan isometrik, kita panggil. Dan kita boleh ubah dia menjadi lukisan oblik yang sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni. Yang ni. Yang ni. Okey. Kalau tengok balik soalan-soalan yang saya bagi semua bentuk dia macam ni kan. Tadi macam ni. Dan kita boleh jadikan dia ortografik lah. Yang kita belajar tu kan. Sebelum ni, minggu lepas tu grafik. Dan kita boleh buat dia jadi oblik juga. So maksudnya daripada satu pandangan tu, daripada satu lukisan tu, kita boleh tukarkan dia pada lukisan yang lain. Okey. Okey, apa itu lukisan oblik? Oblik bermaksud dia sengit lah. Sengit ataupun sending Kalau tengok yang tadi, kan dia sengit kan, dia ada bucu yang lurus, kat sini dia ada bucu yang lurus. Saya tanda kat sini, dia bucu ni lurus kan, straight. Paringan depan ni dia straight, kotak dia. Tapi sisi dia jadi sengit macam tu. Dia ada sudut lah kat sini. Okey. Tengok tadi dia punya takrifan dia ataupun dia punya konsep dia. Konsep lukisan oblik ni adalah sengit. Dia ada 3 paksi dalam lukisan oblik ni. Yang pertama, paksi yang menegak dan melintang, yang muka depan tu lah, yang segi 4 tepat tadi kan. Kita tengok tadi. Dan yang ketiga tu adalah paksi yang mengundur. Yang sengit tadi lah kita panggil. Yang sudut dia boleh jadi 60, boleh jadi 30 ataupun 45 darjah. Dia ada sudut tadi kan. Dia boleh jadi 60 darjah, 30 darjah atau 45 darjah. Tapi dalam kelas kita ni kita akan tetapkan satu lah supaya awak tak keliru ataupun tak melakukan kesilapan sebenarnya. Dan dia boleh sebenarnya, dia boleh jadi 60 darjah, dia boleh jadi 30 darjah, dia boleh jadi 40 darjah. Tapi dalam kelas ni, dalam kelas kita, khusus kita ni, kita letakkan satu lah, mungkin 40 darjah lah. Lukisan ortografik, lukisan oblik ni dia berlainan dengan ortografik sebelum ni. Sebelum ni kan saya ajar dia ada macam unjuran kan. Kita unjurkan dia. Kita ada buat garisan unjuran macam binaan kan, kita tarik dia kan. Tapi lukisan oblik ni dia bersih, dia tak ada unjuran macam tu. Maksudnya dia clean lah, dia akan jadi dia cantik lah. Kalau lukisan ortografik tu dia boleh ada unjuran tu tak payah padam pun. Dia garis-garis semua tu kan. Tak perlu padam tak apa. Tapi lukisan oblik ni dia nak clean lah, dia bersih. Muka hadapan objek tu dia selari dengan paksi melintang dan menegak. Objek dilukis dengan saiz dan bentuk yang sebenar. Lebar objek dilukis selari dengan paksi yang mengundur tu dia 60 darjah, 30 darjah atau 40 darjah tadi yang saya cakap tadi. Yang sengit tadi kan, sisi yang sending tu. Kalau tengok kat sini saya tandakan dengan pen ni. So ni adalah paksi yang menegak dan melintang tu lah, muka depan ni. Kan nampak maksudnya pen ni. Kan dia tepat. Kalau muka depan tu dia lurus, dia akan jadi lurus lah, dia tak sengit. Tapi dia punya sisi tu yang akan sengit. Kalau tengok semua unjuran daripada bucu tu dia tarik. Macam ni lah. Kalau kat sini 30 darjah dia tarik kan.
Jadi kalau muka depan tu, objek tu kalau segi 4 macam ni kan, setelah panjang dia 30 mm kan, kalau 30, lebar dia bukan panjang. Panjang dia, tinggi dia 30 juga. Jadi lebar dia kat sini dia ukur yang sengit macam ni. Tapi sama juga katalah lebar asal dia katalah 30 juga. Jadi ukuran tu 30 juga dikira. Tapi dengan yang sengit lah, dengan kita ukur dengan cara yang sengit lah. Kalau 40 darjah, 40 darjah lah. Jadi dalam untuk kelas kita letakkan 40 darjah ya, senang supaya awak tak keliru dengan lukisan-lukisan lain lagi. Okay, ini boleh faham ya? So, Boleh. Jadi muka depan itu dia tegak je sama, dia sedari dengan X dengan Y. Cuma sisi sending tu jangan sengit. Tu awak kena ingat. Bila dia nampak dia jadi macam ni lah. Contohlah kalau segi dia punya tu tak ada bucu-bucu, dia straight lah kan, macam kotak macam tu. Katalah dia segi 4, katalah kita nak lukis bentuk asal segi 4 kotak macam tu, dia lukis macam ni lah. Awak buat lukis dulu muka depan dia, dan yang mana-mana bucu ni awak tarikkan dia. Lepas tu ukur lah, kalau jarak dia 2 cm, ukur je sampai sini je. Jadi yang ni boleh padam. Betul. Yang tu boleh padam ya, yang ni boleh padam. Yang penting awak lukis muka depan dia dulu, karangan depan dia, dan awak unjurkan yang bucu dia supaya dia sending ataupun sengit tu, dan kira berapa lebar dia lah, baru buat macam tu. Okay, ni je lah Zak. Ada soalan tak pasal ni? Okay, besar oblik ya. Pastikan dia 40 darjah, ni penting. 40 sudut ni penting. Kalau dia tak tepat tu, dia mungkin jadi lain lah. Ni contoh dia. Kalau awak lukis atas kertas yang grid ke, ataupun kertas kotak-kotaknya tu, so awak boleh lukis lah ikut dia punya kotak ni. Katalah dia punya lebar ataupun panjang dengan tinggi dia, awak tahu 3 unit. Kita tambahkan sikit. Okey, katalah yang ni 3 unit. Dan awak lebar dia yang sending ni berapa? Kalau 1 unit, 1 lah kan. 1 kira 1 unit tu. So dia dapat lah. Ini adalah bentuk lukisan oblik lah So dia nampak beza dengan fotografik tadi. Kalau sebelum ni kita buat fotografik kan dia macam nampak macam satu dimensi kan. Dia 2 dimensi lah. Dia ada X dengan Y kan. Tapi untuk lukisan ni, lukisan oblik ni, dia 2 dimensi juga, tapi nampak seakan-akan 3 dimensi kan, sebab dia ada yang garisan yang sengit ni ataupun yang sending ni. Macam tu. Boleh Ada soalan? Ini contoh yang lain lah. Kalau yang atas ni, ini contoh lain lah. Objek lain. Macam tu lah. Maksudnya bentuk macam mana pun awak mesti tahu dia punya pandangan satu sisi tu macam mana, dan dapatkan dia punya tepi tu macam mana, yang sending tu kan. Jadi dia jelas kat sini. Kalau awak tengok satu lukisan tu, dia ada lurus macam ni, dia ada sengit semua, bucu-bucu dia sengit macam tu. Ni lukisan oblik lah tu. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada Tak ada, saya proceed dulu. Tak ada, Doktor. Okey. Ni biasanya lukisan oblik ni kita buat, ataupun selalu orang yang guna dalam ni, dia buat untuk macam ID tahu ID. Internal designer ke, ataupun untuk buat macam kontraktor ke, dia nak lukis objek macam ni kan. Biasanya buat perabot ke. Jadi orang yang buat semua tu, dia biasanya dia buat lukisan oblik lah, yang paling mudah supaya dia nak communicate antara customer dengan orang yang buat tu lah kan, kontraktor ke, designer ke apa, dengan ni. Biasanya dia communicate dengan lukisan oblik ni. Contoh kalau awak nak buat renovate kitchen kan,
letak island tu, nak letak tukar kabinet ke apa, biasanya orang yang akan propose kontraktor tu dia akan propose dengan awak dengan beberapa design lah. Yang design kadang-kadang ada orang bagi gambar terus kan, tapi kalau dia nak buat macam dia propose dia punya drawing dia bentuk macam ni lah, bentuk lukisan oblik ni. Dia bagi nampak, contoh yang ni nampak meja ni ataupun apa ni, meja ni dia nampak paling depan ni dia lurus kan, tapi dia sengit arah satu sisi ni kan. Dia boleh jadi sengit ke kiri atau sengit ke kanan tau. Awak jangan confuse. Kalau sengit ke kiri macam ni kan, ni pun masih lagi lukisan oblik. Cuma dia position dia ni lah. Position dia buat sengit ke arah mana kan. Kalau buat macam ni lah. Ke kiri ke kiri lah. Jadi semua objek, semua lukisan dia tu dia akan ke kiri lah. Kalau ke kanan macam ni kan, dia ke kanan, dia akan ke kanan lah. Semua objek dalam ni, dalam lukisan tu dia akan ke kanan. Macam tu. Okay. Okey, doktor. Kalau ada ladang lah. Doktor. Okay. So kalau seperti yang saya cakap tadi, lukisan oblik ni dia sebenarnya 2 dimensi, tapi dia seakan-akan menggambarkan 3 dimensi lah. Kalau macam pelukis-pelukis pun biasanya dia akan gunakan lukisan oblik ni lah. Oblik ni bagi menggambarkan dia punya buat-buat objek ke macam mana kan. Itu kalau orang lukis macam mana kan. Kita nampaknya macam ni lah, nampak macam sebenar lah. Tapi kalau dalam in reality ni, kalau kita ada objek tu, kita tak akan nampak exactly sama macam objek tu. Dia mesti ada sudut yang satu lagi tu. Dia akan nampak macam tu. Tapi dia nampak seakan objek sebenar 3D lah. Okay. Dalam lukisan objek ni, dia ada 2 jenis. Satu ni kita panggil cavalier. Satu lagi kita panggil cabinet. Yang ini saya bulatkan ni. Ini cavalier, ini cabinet. Ada 2 lah untuk cavalier ni, nak masuk lagi. Untuk cavalier ni, dimensi ataupun ukuran panjang yang standing tu, dia adalah panjang sebenar objek tu. Tengok ni, dimensi yang tepat dan sebenar. Kalau untuk kabinet ni, dia punya panjang dia tu, dia buat separuh. Kalau separuh dari dimensi sebenar. Okey, saya masukkan sini Okey. Yang ni saya cavalier tadi kan, dia adalah panjang tu adalah panjang sebenar. Contoh objek ni kita panjang dia adalah, tinggi dia adalah 5. Ni asal yang asal. Ni pun 5. Dan dia punya lebarnya katalah 7 kan. 7 macam tu. So ini adalah panjang sebenar dia. Buat tengok kan, dia jadi panjang sebenar lah. Kalau ni 7, ni pun 7. Ni pun 7. Jadi yang ni 5 lah. Kan, 5. Yang ni berapa ni? Yang belakang ni, 5 lah kan. Macam tu 5. Yang ni 5, ni pun 5 lah. Di segi buat tepatnya. So 5. Ni pun 5. So ini adalah cavalier ni. Dia gunakan panjang sebenar. Katalah yang objek sebenar tu dia 7 lah. Kita akan lukis 7 kat sini. Tapi kalau cabinet ni, oblik cabinet, kalau tengok dia punya muka depan ni, dia sama juga 5. 5. Ni semua 5. Tapi dia punya yang panjang yang condong ni, dia jadikan separuh. Dia akan jadi 3.5. 3.5. Separuh, sekarang ni separuh. Kalau sebelah ni 7, jadi 3.5 lah. Dia macam tu. Itu nama dia oblik cabinet. Kalau tengok yang oblik cavalier ni, dia akan, lukisan tu akan nampak jadi macam condong sikit lah. Dia tak nampak macam sebenar. Dia kurang dia punya
Dia punya gambaran tak nampak macam sebenar. Tapi kalau untuk objek kabinet, dia nampak lebih realistik objek tu. Sebab kadang-kadang sudut condong tu bila kita tengok satu benda tu dia tak nampak condong panjang sebenar kan. Contoh kalau kita tengok apa tengok kereta kan pada muka depan, pada hadapan kereta tu, berdiri depan kereta. Tapi tepi sikit, pergi ke arah tepi sikit, kita tak nampak panjang tu sebenar kan. Kita nampak bucu tu sikit je. Tapi sebenarnya kalau kita ukur betul-betul dia panjang kan. Itu nampak objek macam seakan-akan objek sebenar lah. Jadi kalau kita lukis betul-betul panjang, dia nampak jadi tak nampak realistik sangatlah untuk objek cavalier tu. Tapi untuk persepsi yang bagus kepada customer, untuk dalam drawing nampak elok, seorang tu dia akan lukis objek kabinet lah. Tapi objek yang sama, cuma panjang dia jadi separuh, dekat separuh half. Mesti boleh faham tak konsep ni? Penting ni kalau soalan tu ditanya, kalau awak buat objek cavalier, awak kena buat ukuran tu panjang penuh lah. Kalau dalam lukisan tu dia 7, 10 ke, awak lukis 10 lah. Tapi kalau soalan tu disuruh buat objek kabinet, awak kena pendekkan daripada 10 tu jadi 5. Yang panjang sisi ni lah yang sending Macam objek ni dua-dua ni kan. Sebenarnya objek ni dia sama je. Dia objek yang sama. Cuma panjang yang sending tu je yang memainkan peranan. Nampak berbeza kan. Macam tu. Ini penerangan lah. Tambahan penerangan tadi. Tambahan penerangan tadi. Awak tengok depan dia semua sama kan. Dia punya lebar dia, tinggi dia, panjang dia, tinggi dia. Tapi dia punya ketebalan ni yang berbeza. Kalau panjang ni tadi T, dia dekat half lah, jadi separuh kan. T/2. Kalau ni panjang dia L, lebar dia L, jadi L bagi 2 lah, separuh kan. Macam tu. Dapat ni cavalier, yang ni kabinet. Awak ingat kabinet tu dia mesti separuh. Tapi ukuran lain sama. Ukuran panjang, tinggi semua sama. Macam ni kan. Tak berubah. Semua yang berubah melibatkan panjang yang sudut sending ni. Garisan sending ni je. Okey. Ada soalan? Tak ada? Ini sama juga penerangan yang tambahan penerangan tambahan daripada yang ini tadi. Dia akan ada beza lah. Objek tu yang sama tapi dengan cavalier, dengan dua jenis yang berbeza ni, dia akan nampak berbeza. Contoh kalau cavalier ni, kalau kita buat, dia akan nampak panjang lah. Contoh objek dia akan jadi panjang. Sebab kita gunakan skala penuh, full scale. Tapi kalau kabinet ni, yang kedua ni, kalau kita pendekkan separuh, tapi disebabkan ni macam ada lubang kan, dia akan nampak macam sedikit sebab dia nampak separuh kan. Dia kat belakang lubang ni lubang tembus daripada depan sampai belakang. Tapi disebabkan kita pilih objek, kita lukis objek kabinet, dia akan nampak seperti ada sikit macam lubang, macam sambungan kan, dekat ujung belakang, sisi belakang tu. Tapi kalau dengan gunakan objek cavalier, dia tak nampak benda tu. Sebab dia gunakan skala penuh kan. Dia panjang lah, mungkin lubang tu kat sini kan. Macam tu. Okey, ada soalan? Ya. Okey, bila kita nak buat lukisan objek tu, kita pastikan macam lukisan ortografik lah. Pandangan depan tu yang ada permukaan yang besar. Contoh, mana tu objek dia? Yang bawah ni objek ni. Contoh objek ni kalau kita lukis macam ni, sebagai objek, betul. Dia punya format dia betul, apa semua betul. Tapi permukaan depan tu nampak sikit kan, macam tak banyak. Ni macam ni. Yang lebih banyak permukaan yang sending ni. Kan? Masih lagi betul, tapi dia tak diterima ataupun tak sesuai lah. Sama macam kita buat lukisan ortografi tu kan. Permukaan pada hadapan tu kita pilih yang permukaan yang paling luas lah, ataupun yang paling besar kan. Supaya memudahkan kita punya pandangan, kita nak sampaikan mesej pada orang tu mudah kan.
Sebab tu kita kena pusingkan dia. Jadi macam ni kan. So permukaan depan dia lebih besar lah. Kan nampak banyak. Yang standing tu nampak kecil kan. Macam tu. So objek yang sama. Tapi kita nampak pada sudut yang berbeza. Dia akan beri persepsi yang berbeza lah. Objek yang sama. Teknik dia sama, semua sama. Jenisnya mungkin sama. Standard pun sama. Tapi pemilihan pandangan depan tu berbeza. Menjadikan objek tu nampak lain lah. Macam awak ambil gambar lah kan, phone kan. Objek sama, pandangan sama. Tapi mungkin telefon berbeza lah. Ataupun cara awak ambil berbeza, setting berbeza. Mungkin beri hasil berbeza kan. Ada orang yang tekan je kan, phone awak tu. Awak tak tahu setting dia macam mana. Tapi ada orang dia boleh setting. Tengok dia punya cahaya macam mana, aperture dia semua. Ada yang guna professional, guna format kan. Macam tu. Ada yang gelap, ada hasil dia nampak terang. Ada orang tu nampak kontra kan. Ada background tu dia boleh gelapkan, dia boleh tambah red eye semua tu, dia boleh delete semua kan. Untuk belajar lah. Okey. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tidak ada. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Boleh. Faham. Sekejap. Ada yang tak balik pada ladang ni? Ada yang tak balik lagi pada ladang kan? Ni pun Semua dah dekat balik. ladang Dah tu dah balik balik dah. rumah. Dah balik rumah, dah balik apa nama? Bilik. Kan? College. Balik Dah ladang. balik dah. Okey. Okey, sekejap eh. Ini sambungan sikit lah sambungan sikit dengan oblik ni. Okay. Saya dapat melukis lukisan oblik. Okay, yang ni contoh lah, contoh step by step kalau saya nak lukis. Okay, cara melukis lukisan oblik. Biasanya kita yang saya cakap tadi kita kena kalau guna cara ni tak ada pen. Pen. Ya mana saya keluarkan pen saya. Sharing. Okey, yang ni pun saya dah masukkannya dalam awak punya Putra Plus, ada check Okey. So ni adalah diterangkan cara-cara awak nak buat lukisan oblik tu. Yang penting kat sini muka hadapan tu, pandangan hadapan yang depan front face tu kita lukis dulu. Dan setkan 40 darjah, bucu-bucu dia tu awak tarik dulu. Dan baru awak ukur kan. Dia nampak macam terlebih dia kan, dia tulis kan. Ukur baru garis. Nanti dapatlah kita punya objek yang asas ni. Kalau kotak kan, kotak ni lah. Kalau objek kotak tu berubah jadi hexagon ke bentuk lain ke, sama juga konsep dia. Pilih dulu satu pandangan depan dia tu. Dan bucu-bucu dia tu ni kan. Dah ada bucu dia awak tarik je lah. Dalam kelas ni kita letakkan 40 darjah. Sama ada ke kiri ke kanan, tapi biasanya saya tarik ke kanan lah. Sebab saya tangan kanan kot. Dan awak ukur berapa dia punya panjang sending ni. Katalah 5 unit ke apa, 5 cm ke apa ke. Dan awak garis lah. Letakkan supaya dia jadi objek. Dan padamkan garisan yang lebih-lebih tu lah. Macam tadi kan ada garisan lebih-lebih ni. Ni lebih-lebih ni. Awak padamkan. Jadilah dia macam ni dia. Letaklah ke objek ni. Kan dia nampak macam objek sebenar kan.
Nampak lebih real objek ni kan. Ini objek ni. Okay. Okay. Contoh kalau kita ada satu lukisan ortografik, contoh sebenarnya ortografik kan. Yang ni adalah pandangan hadapan. Ini adalah pandangan atas. So awak mesti boleh buat convert daripada lukisan pandangan hadapan ni, ortografik ni pada apa? Pada lukisan apa? Oblik. Oblik. Yang awak belajar ni lah, oblik. Jangan keliru tau. Dia kadang-kadang nampak macam sama-sama je bunyi je, tapi dia tak sama. Dia oblik ni. So kalau ada kertas grid ni dia macam untuk beginner awak kena guna macam kertas grid ke supaya lebih mudah faham lah. Contoh awak pilih pandangan depan ni kan, ni pandangan depan objek tu, ni pandangan atas. Ni atas, ni depan. So pandangan depan tu awak transfer kat sini. Awak just tarik je. Kita di sini lah. Setelah saya ni, saya tahu dia punya bucu dia ni berapa kan, 2 unit kan. Dia punya bucu. Dia punya sisi yang lebar ni 2 unit kan, ni pandangan atas kan. So pandangan depan ni macam ni, saya just add 2 lah. 1, 2. Macam tu. Kalau saya nak lukis objek oblik kabinet maksudnya saya cut half. Asalnya dia 2 kotak kan ni kan. Ni kan 1, 2, 3, 4. Asalnya 4 kan. Jadi saya pendekkan jadi 2. Ini jadi yang 2 ni jadi separuh, yang 2 ni jadi separuh. 4. Jadi ni jadi 1 lah. Ni combine jadi 1. Ni combine jadi 1. Macam tu. So ni petak pertama yang ni. Kedua tu. Yang saya tarik je lah. Saya akan tarik ke sini. Saya tarik ke sini. Saya unjurkan. Yang ni pun kita boleh unjurkan yang ni. Ni kita akan unjurkan ya. Kita boleh macam ni. Saya tu tinggal saya punya ni lah. Pensel yang boleh lukis. Office. Saya balik sana ambil balik. Dia akan jadi macam ni lah objek tu. Awak kena tengok betul-betul ni. So, awak tengok ni, dia punya bulatan yang bulatan yang terkeluar ni. Bulatan yang terkeluar ni dekat belakang kan, kat sini kan. Dia bukan kat depan, tapi dalam pandangan hadapan, dia nampak macam dia selari kan. Tapi awak kena alihkan dia ke belakang dulu dan baru offsetkan dia satu ni lah, satu unit. Satu kotak ni kan. Jadilah macam ni. Jadi dalam macam ni. Dan ni ada ruang ni kan, ni ada ruang 2 ni kan. Hijau saya punya sekarang ni warna hijau. Ni ada ruang 2 kan, 1, 2. Dia jadi 1 je sekarang. Ni 1. Ni ada bucu ni ada 2 jadi 1 lah sebab saya buat lukisan oblik kabinet separuh. Yang ni sanding ni awak jangan kira sanding ni. Awak kira yang X dengan Y ni. Ini kan, ni 2 jadi 1. Yang ni kat sini ada 1, 2, 3 kan. Kita tengok kat sini. 1, 2, 3 kan, sama kan. Sebab apa sama? Sebab ni adalah pandangan depan dia. Saya kata tadi pandangan depan tu tak berubah kan. Yang berubah adalah yang sisi yang sanding tu je. Kalau tengok panjang yang asal ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Sama, tak berubah. Tinggi dia pun sama. 1, 2. 1, 2. Sama. Katalah tinggi bulatan separuh ni kan. Yang terkeluar ni. 1, 2, 3, 4. Kalau kira sini 1, 2, 3, 4 sama. Jadi apa-apa dimensi yang melibatkan depan tinggi semua tu dia tak berubah. Yang berubah adalah yang sanding dia. Yang bucu ni kan. Samalah ni yang bucu ni semua dia akan berubah. Yang jadi asalnya 2 kat sini jadi 1 kat sini. Macam tu. Ni kalau awak tengok betul-betul ni. Takut terkeliru ya. Okey. Nanti lepas tu kita
apa nama tu, kita betulkanlah line tu, yang construction line tu kita akan buang, jadilah objek macam ni. Kalau nak buang, kita tak boleh buang ni. Ni gambar. Okey. Sama juga kalau ada objek lain, awak pilih pandangan depan dulu. Yang saya pesan tadi, sebelum ni apa? Pandangan depan tu mesti dalam permukaan dia yang paling besar lah. Kan? Yang paling besar, jangan yang bucut yang kecil. Pilih yang paling besar permukaan tu. Macam tu, yang ni lah. Macam ni kan. Ini yang paling besar kan. Kalau kita ambil yang ni jadi pandangan depan, nampak macam tak sesuai. Jadi pilihlah yang ni. Lebih sesuai. Ke pandangan depan ni. Sebab kita nak lukis pandangan depan tu, pada pandangan depan tu baru kita tarik line bucu-bucu dia tu supaya dia buat 40 darjah lah. Okey. Macam ni lah contoh ni kan. So dia kira berapa dia punya tebal lebar dia tu. Dia akan tarik je lah. Tarik. Jadilah objek tu. Nampak objek tu macam objek sebenar lah. Kan? Sebab dia oblik. Saya cakap tadi, objek tu, benda ni adalah, lukisan ni adalah lukisan 2 dimensi tetapi menggambarkan seperti 3 dimensi. Dia paling mudah kalau awak nak berlatih ni, kena lukis objek yang paling simple lah. Objek paling simple tu macam kotak. Lukis kotak, lukis pandangan depan itu, panjang dia berapa, tinggi dia berapa, dan tarik 40 darjah. Ini kena biasakan dulu. Kalau macam yang first time kita macam ni, kena biasakan lukis ni dulu. Contoh kalau kita nak guna yang cara lurus kita ada kena ada pembaris, kita kena ada tolok T ni, macam itulah. Yang ni sebab kalau saya tulis kat sini half distance, apa maksud dia? Apa maksud half distance kat sini? Kabinet. Dia oblik. Oblik apa? Oblik Kabinet. kabinet. Tadi sepatutnya. Ini. Okay, inilah oblik kabinet. Okay. Ini contoh kalau kita ada gambar-gambar lah. Biasa cakap tadi macam designer, macam kontraktor, macam agent, dia lukis macam mana dia nak ubah sesuai rumah ke apa. Biasanya nak bagi pengguna faham, dia akan lukis lukisan oblik ni lah supaya orang lebih mudah faham. Kalau dia bagi lukisan ortografik yang macam awak buat minggu lepas tu, tak semua orang boleh faham tu. Kan? Dia pening kenapa dia banyak gambar ni, ada atas bawah semuanya. Tapi itulah function, itulah fungsi lukisan ortografik. Tapi untuk lukisan oblik ni supaya orang lebih mudah faham, dia gunakan yang ni lah. Dia jual macam perabur, peralatan kan. Biasanya buat gambar macam ni lah. Kalau awak tengok dalam bawa beli barang, contoh beli phone ke ataupun barang-barang lain ke, dia bagi manual. Awak tengok manual tu, dia tuliskan dia punya button ke apa, dia punya function semua tu kan. Biasanya lukisan-lukisan dalam manual tu pun, dia lukisan oblik lah biasanya. Okey. Ada soalan tak? Ada kat mana yang tak jelas? Buat masa sekarang belum lagi. Sekarang buat masa akan datang. Nanti saya ada. Okey. Ya. Ya. Okey, cuba awak tengok awak punya gambar tu. Soalan yang saya bagi sebelum ni. Tengok dalam muka surat. Ini. Sekarang untuk nombor 1 ni, cuba awak buat lukisan oblik dia. Lakar. Lakar. Awak kena tunjuk awak punya lukisan ni. Nombor 1 ni. Boleh buat dalam masa lakaran sikit ni. Awak ambil pen, pensel, kertas, buat lukis. Buat lakaran sikit. Lukisan oblik dia ni. Macam mana? Nombor 1 ya.
Ini nombor satu ya. Okey, nombor satu dapat. Awak tengok pandangan mana yang ada permukaan yang besar kat sini. Pandangan depan lah kan. Tengok di pandangan depan kan. Ini dah ni. Kopi dia punya pandangan depan ni, dia akan jadi macam L ni kan. Nah, macam L dia ni. Alamak. Terus. Sini. Lah, ni. Dan awak tengok dia ada bucu dia kan. Kalau awak buat lukisan oblik cavalier, dia akan penuh lah, panjang lah macam ni. Tarik, mengajar, ukur lepas 1, 2, 3, 4 kan. Ada 4 unit tu. Kira lah 4 unit. Macam ni. Dah siap. Okey, tu lukisan oblik cavalier lah. Setelah kabinet, panjang yang sama untuk pandangan depan ni. Awak kena jadikan dia separuh lah. Awak tarik 40 darjah dulu. Dan awak potong separuh. Kalau ni panjang dari 4, dia jadi 2. Kita lah kat sini 2. Macam tu. Siap. Ini panjang. Siap panjang dia lah. Macam tu. Okey. Inilah jawapan kalau nombor 1. So, awak lukis pandangan depan je dulu. Daripada pandangan depan tu, awak buat unjuran 45 darjah untuk ukuran yang sanding tu, sisi sanding dia tu. Okey. Kan senang kan? Nombor 1 kan? Dia siap. Dapat tak jawapan dia? Kalau buat nombor mana yang lagi nak buat? Awak nak buat nombor apa? Okey, buat nombor 7. Okey, nombor 7 ni. Nombor 7, okey. Buat nombor 7. Macam mana bentuk dia? Lukisan oblik dia macam mana? Okey, dapat. Nombor 7. Dah siap? Ada yang dah siap? Belum. Sikit je ni, okey. Izzah ada, Izzah. Dah siap belum? Cepat. Zatiana dah siap belum? Zaiti, ada? Dah siap belum? Siapa lagi dah siap? Wan Nur Atira, dah siap? Tak ada ni. Belum doktor, belum. Ada ni. Doktor cakap. Cuba tengok. Cuba awak. Macam mana ni? Cuba awak tunjuk dekat kamera. Sekejap. Dapat? Saya hantar gambar dalam grup boleh? Ya.
Awak check kat sini je. Sekejap. Eh, Okey, boleh. Cuba saya. Cuba tengok gambar. Cuba tengok dekat fokus gambar tu dekat kertas. Right. Ada lagi sampai dah dapat? Dah siap? Uh, Anis, Najwa. Dah siap belum? Dr. saya dah hantar. Tapi saya tak tahu betul ke tak. Dah kat sini. Doktor, macam mana saya nak tunjuk? Macam mana? Awak kena tengok soalan tu. Tadi saya tunjuk soalan ni kan? Sekejap. Bukan, ni saya dah tunjuk. Apa dia? Okey, awak tengok ni ada contoh jawapan dalam grup tu. Okey, awak tengok ni adalah permukaan tepi dia kan. Pandangan depan ni kan. Ni yang awak kena lukis sebab dia besar kat sini. So kat sini, awak tengok ni. Lukislah dia punya bentuk dia tu bentuk lukis tu. Ini contoh macam ni Kat sini tak lurus. Dia punya mouse ni ya. Sini semula. Contoh macam ni. Macam ni, pandangan depan ni. Yang saya tunjuk dalam slide tadi kan. Mula kita buat pandangan depan dulu. Betul-betul kita buat ukuran lah berapa unit kan kotak tu kan. Betul, tepat-tepat. Dan awak tahu dia ada satu tebal macam ni kan. Panjang itu 1, 2, 3, 4. So agaklah 4, 4, 4. Kita buat dulu tu saya Pak Pengajar. Nanti dia macam tu. Jadi ada kisah oblik. Okey, dapat? Sama lah ikut jawapan dia yang dalam grup tu. Sama ni. Sekarang ada kisah oblik. Kalau buat soalan nombor senang. Betul, kalau yang kabinet tu dia jadi pendek sikit. Maksud Kabinet pendek tu tu kita macam mana? cut half. Skala separuh dia. Contoh tadi awak buat berapa tadi? 4 kan? Setelah ukuran sebenarnya dalam gambar ni 4. Ni kan? Contoh 1, 2, 3, 4. So bila awak lukis nanti tu, dia jadi separuh lah. Dia tak jadi 4. Macam 1, 2, 3, 4. Mungkin jadi panjang macam tu. Okay. Tapi dengan kabinet tu, ambil kabinet tu, awak potong jadi separuh lah. Jadi dia jadi pendek macam tu je. Nampak tak? Nampak beza tu. Okay. Macam je lah. Nampak kurang sikit lah. Tapi ukuran ni masih sama. Ukuran yang melintang, yang tegak semua sama. Cuma yang standing je. Sisi yang standing tu sahaja. Nampak. Ini masih 45 darjah, cuma dia pendek separuh daripada yang Masih lagi 40 darjah. Cuma ukuran dia tu. Kalau kita letak pembaris, separuh lah. Daripada yang asal. Okay. Dia nampak beza lah. Dia akan nampak. Saya cakap tadi, dia nampak beza lah. Kalau kabinet tu nampak macam itu lebih nampak realistik lah. Tapi benda tu masih lagi sama konsep ni. Okay, yang lain, katalah last Mana senang. Awak buat nombor ni. Nombor 7, nombor 8. Nombor 8. Buat nombor 8.
Dapat? Nombor 8. Awak kena lukis barangan depan dia. Tapi make sure lukisan yang belakang dia, yang tegak tu dia start belakang sikit. Okey, dapat? Dah siap? Amirul dah siap? Amirul Helmi. Ya, doktor. Dah siap? Nombor 8 ni. Buat lukisan oblik dia. Belum? Belum, doktor. Ain, Hanan ada Hanan. Hanan. Afifah, tak ada? Doktor, macam mana nak buat yang dia punya yang terkeluar tu kan kita ambil yang sisi depan kan? Ya. Saya Dia tak faham. buat macam yang awak tengok dalam gambar tadi. So, contoh slide tadi kan. Kita anjakkan ke belakang sikit tu. Dia tengok pandangan depan. Dia cuba lukis pandangan hadapan je macam ni. Yang awak dah lukis yang buat hantar assignment tu kan. Okay, yang lain? Boleh tak? Akilah ada Akilah. Akilah. Tak ada. Makanan pokok lagi kot. Raimi ada Raimi. Doktor, Ha. untuk pandangan hadapan tu kita kena ambil yang terkeluar tu kena ambil ke doktor? Ambil apa? Ambil apa? Yang terkeluar yang bahagian bawah sekali tu kita kena lukis juga ke untuk pandangan hadapan? Kita ambil yang besar ke atas tu je. Semua kena ambil. Tapi cara awak buat unjuran Mas- nanti. Cara buat Lepas tu unjuran. nak lukis yang terkeluar tu macam mana doktor? Cuba dulu. Buat dulu. Dah tapi tak tahu betul ke tak. Macam salah je. Cuba tunjuk kat kamera awak ni. Cuba. Boleh. Tak boleh lukis saya kat guna mana? laptop. Saya buka dengan laptop ni. Tunjuklah kertas awak dekat laptop tu. Tak boleh. Sekejap doktor. Tidak ni. Tiga atas gambar tiga. Saya hantar gambar lah doktor. Sekejap doktor. Ada apa ni? Okey, tadi Doktor dah. Dalam grup. dalam grup jadi tak? Macam salah doktor. Jadi ke tak? Tak tahu. Maksud saya apa itu? Doktor tunjuklah macam mana. Saya tak. Nampak pelik ke nampak tak pelik? Oh pelik. Nampak pelik lah. Okey. Doktor tunjuklah doktor. Sekejap. Okey. Dengan depan ni kan dia macam ni je. Okey, lurus je. Okey kan? Okey, dia ada sini kan? Dia ada ke belakang ni kan? Betul tak? Ya. Betul. Dah awak unjukkanlah. Mengajar. Unjukkan. Tapi yang atas ni awak tak boleh unjukkan kat sini kan? Awak kena macam dia. Awak kena unjukkan dia start daripada sini.
Awak tunjukkan dulu sini. Kat sini baru dia naik. Atas tu kan. Awak kena ada kertas ni lah. Kena lukis sini tu. Macam. Sikit juga saya pakai mouse ni. Ya. Dia macam ni. Dia boleh faham tak? Lebih sangat ke saya lukis? Boleh faham tak? Nampak tak? Kurang lah. Tapi dia punya dimensi tak tepat lah. Yang tak saya ikut dimensi. Awak kena buat betul-betul lah. Maksudnya kat sini, step pertama dia, awak dapatkan bentuk yang dengan depan ni kan, macam ni kan. Tapi kita tahu yang permukaan yang ni dia macam ke depan sikit kan. Yang permukaan nombor 2 ni dia ke belakang sikit kan. Dia ada. Jadi kat situ, kita buat dulu yang depan ni dulu. Yang kita tarik dia dulu. Belajar tu. Itu baru dia mula yang kedua ni kan. Yang pertama ni dah. Baru mula yang kedua ni. Baru mula yang kedua ni. Yang kedua ni lukislah bentuk dia. Segi apa ni? Segi bawah ni. Lepas tu sambung lah atas tu. Okey. Gitu. Kita buat. Dia nak buat panjangkan dia. Itulah sambung lah yang bawah ni. Jadi kena, kalau betul dia punya tu, kena ikut garisan lah. Sebenarnya. Jadi sama juga yang lain-lain. Yang penting awak tengok mana yang permukaan selari ni. Kalau permukaan depan tu dia lurus je, awak tak perlu buat cara macam ni. Terus unjurkan je. Macam selari kan, segi 4 yang ni, selari je. Awak terus tarik je. Tak bisa. Terus buatnya. Jadi kalau dia ada yang ke depan sikit, ada yang ke dalam sikit, ada yang keluar sikit, ada awak tengok betul-betul. Nanti tengok balik betul-betul. Okey. Ni. Kan dia ada yang ni ke depan sikit kan. Yang pertama tadi. Yang kedua tadi. Jadi yang depan ni kita lukis dulu sebab dia ke depan. Jadi yang kedua ni ke belakang ni. Kita nampak ada beza. Kalau awak lukis benda ni sekali, kalau awak lihat benda ni macam segi 3 macam tu kan. Tapi dia tak. Dia lain. Dia ada depan dan belakang. Okey. Okey, Doktor. Doktor, kalau nombor 9 tu? Nombor 9. Dia susah je. 7, 8, 9. 9 ni cara yang sama. Teknik yang sama. Tapi awak lukis dulu yang bahagian ni. Ni. Awak lukis bahagian depan ni dulu. Dan awak tarik. Lepas buat yang kedua ni. Dia macam ada 2 layer kan. Dua permukaan. Pertama permukaan depan ni. Yang kedua. Ini pun kedua juga pada selari. Baru yang ketiga yang dalam ni. Dia ada bertingkat macam bertingkat-tingkat lah. Sikit-sikit. Ni kena praktis sikit. Kena buat ni. Tapi nanti jawapan akhir dia. Orang nampak dia mirip kepada awak. Ni kita panggil isometrik ya soalan ni. Bentuk ni. Dia akan mirip pada bentuk ni lah. Kalau dia tak nampak macam mirip isometrik ni dia salah lah. Dia hampir. Cuma yang isometrik ni dia macam ada 2 sudut kan. Ada sikit. Ini sudut pertama kan. Kalau kita buat lukis ni tengah, ni lurus. Ni ada sudut ni 30 darjah. Ni 30 darjah. Tapi untuk oblik ni 45 darjah. Yang ni tak ada sudut kan. Ni straight je. Jadi kalau tengok dia mesti hampir sama. Cuma benda ni dia sengitkan lagi ada dua sudut lah. Kau tengok lagi kan. Okey, ada soalan? Soalan lain? Doktor, Ya.
Kita buat separuh skala ke full? Bawa pilih mana-mana. Alright. Okay. Sebab ni saya tak bagi soalan ni. Sebab ada tanya soalan, saya pun nak bagi soalan lah. Saya cerita tadi. Okey. Untuk tugasan ni saya bagi soalan dalam ni. Dia tulis soalan dalam WhatsApp group ni. Okey? Okey doktor. Jangan banyak. Tak banyak. Dia signifikan lah nombor dia tu. Ada yang susah, ada combination yang susah, ada yang mudah. Ada yang susah-susah sikit. Okey? Ada apa-apa soalan? Sebelum kita akhiri, kuliah ada amal. Doktor. So, untuk minggu... Doktor attendance? Attendance. Ya, akan share sekali. Share. Semua datang macam tak ada orang je ni. Dia dekat, ada tertinggal kat ni kot. Ladang ke? Tak ada, dah balik dah semua. Kadang sekali lagi dia silap pokok lagi. Okey, ini. Kalau sistem kat mana? Sini. Everyone in sini. Okey. Sistem di sini. Okey. Boleh. Inilah link tu, klik link tu ya. Kita bagi link ya. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja untuk hari ini. Boleh? Semua kena masuk link ya sebelum pukul berapa ni? Hari ni lah, dalam sejam ni kot. Lebih sejam ni saya link tu saya share dengan group lain pula. So pastikan awak masuk link tu. Klik attendance ya. Tak ada orang ni. Okey doktor. Okey doktor. Apa jawapan teka-teki? Teka-teki ya. Teka-teki kena jawab dulu. Mana boleh tahu jawapannya. Doktor. Okey, kalau tak ada apa-apa.